Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari grup 3 yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu saya, Hazirah binti Mahazir, Adibah binti Abu Bakar, Muhammad Akmal bin Azhari, Nurin Amni binti Ahmad Ridauddin dan Siti Nur Hasriwani binti Sidik. Kami akan membentangkan hasil dapatan kajian kami. Terdapat sebanyak 69.2% responden adalah perempuan, manakala 30.8% adalah lelaki. Majoriti umur responden yang memberi peratusan paling tinggi adalah 21 hingga 23 tahun dengan peratus sebanyak 76.9%. Manakala bagi umur 24 hingga 26 tahun ke atas sebanyak 15.4% dan akhir sekali 18 hingga 20 tahun memberi peratusan sebanyak 7.7%. Sebanyak 92.3% responden adalah terdiri daripada bangsa Melayu dan selebihnya 7.7% adalah berbangsa Cina. Responden terdiri daripada pelbagai tempat pengajian dan tempat pengajian yang memberi peratusan paling tinggi adalah Universiti Teknologi Mara dan peratusan yang paling rendah ialah Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Azhari. Nombor matrik saya A20A2171. Saya akan membentangkan soalan-soalan dapatan kajian yang dijalankan untuk mengkaji mengenai subjek asas perakanan ini. Soalan pertama, adakah anda rasa isi kandungan dalam subjek asas perakanan ini dapat memainkan peranan utama yang mempengaruhi kemajuan negara kita? Dalam dapatan kajian ini, terdapat 14 responden yang kami perolehi. Oleh itu, terdapat 5 kadar nilai penilaian. Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, setidak setuju. Yang ketiga, tidak pasti. Yang keempat, setuju. Yang kelima ialah sangat bersetuju. Berdasarkan kadar penilaian yang diperolehi, seramai 8 orang iaitu 57.1% sangat bersetuju. Seterusnya, seramai 5 orang iaitu 35.7% bersetuju. Dan yang terakhir, seramai seorang iaitu 7.1% tidak pasti. Oleh itu, jelaslah bahawa subjek asal perikanan ini dapat memainkan peranan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi negara kita. Soalan kedua, apakah kesan yang berlaku kepada ekonomi negara kita sekiranya bidang asas perikanan ini tidak digunakan atau dipelajari oleh setiap individu tersebut? Dapatan kajian ini telah mendapat 13 responden dan antara jawapannya ialah ekonomi akan merosot. Hal ini kerana setiap perniagaan amat memerlukan perakaunan. Sekiranya tiada asas tersebut, maka pendapatan perniagaan akan merosot. Sukar mengawal bajet pembelanjaan, negara menjadi mundur, membuatkan negara tersebut tidak peka terhadap isu dan masalah yang dihadapi oleh negara. Selain itu, membantu mereka dalam melakukan perniagaan sendiri. Ekonomi negara akan mengalami masalah dalam kemajuan. Ekonomi negara akan terbantut dan ekonomi jatuh. Seterusnya, dunia anggaran ekonomi kucar-kacir. Kesan ekonomi negara akan merundum. Hal ini kerana kurangnya pakar dalam bidang kewangan bagi menganalisis data kewangan negara. Seterusnya ialah pengurusan kewangan akan merosot. Negara dibebani dengan hutang. Akan berlaku penipuan. Seterusnya, jika tiada yang tahu tentang perakaunan, maka ekonomi negara akan terjejas disebabkan pengurusan akaun yang tidak cekap. Dan jawapan yang terakhir ialah ekonomi negara tidak akan berkembang dan maju. Soalan ketiga, sebagai seorang pelajar,
Adakah anda berpendapat bahawa subjek ini dapat membantu kita dalam menjalani aktiviti perniagaan yang melibatkan kehidupan harian kita? Terdapat 14 responden juga yang menjawab soalan ini. Berdasarkan kadar penilaian yang diperolehi, seramai 8 orang iaitu 57.1% sangat bersetuju, dan yang kedua seramai 6 orang iaitu 42.9% bersetuju. Oleh itu jelaslah bahawa subjek asas perikanan ini dapat membantu kita dalam menjalani aktiviti perniagaan yang melibatkan kehidupan harian kita. Seterusnya, soalan 4. Adakah subjek asas perikanan ini memainkan peranan penting dalam kehidupan harian pelajar? Terdapat juga 14 responden yang telah menjawab soalan ini. Berdasarkan kadar penilaian yang diperolehi, seramai 7 orang iaitu 50% sangat bersetuju. Yang kedua, seramai 6 orang iaitu 42.9% bersetuju. Dan yang ketiga, seorang iaitu 7.1% tidak pasti. Oleh itu, jelaslah bahawa subjek asas perikanan ini memainkan peranan penting dalam kehidupan harian pelajar maupun dalam memajukan ekonomi negara dan memajukan negara. Terusnya, soalan kelima. Pada pandangan anda, sejauh manakah subjek asas perikanan ini dapat membantu keusahawan dalam mengurus kewangan perniagaan mereka dengan lebih sistematik dan teratur untuk mengenal pasti aliran keluar dan wang masuk yang diperolehi oleh mereka semasa menjalankan aktiviti perniagaan tersebut? Berikan pandangan anda. Berdasarkan dapatan kajian tersebut, kami memperolehi 13 jawapan daripada 13 responden yang berlainan. Antara jawapannya ialah, pada pandangan saya, asas perikanan ini sangat penting dalam perniagaan untuk menguruskan kewangan supaya tidak berlakunya kerugian atau perniagaan menjadi bankrupt. Kegagalan sesebuah perniagaan itu berlaku hanya kerana ketidakkemampuan sesebuah perniagaan untuk menguruskan kewangan yang sistematik. Seterusnya, subjek ini dapat membantu dari segi untung bersih atau untung kasar seseorang yang melakukan perniagaan, di mana beliau mesti sentiasa mengimbangkan bajet aliran tunai yang dilakukan dalam urusan pengeluaran. Seterusnya juga ialah aktiviti urus niaga dapat dilakukan dengan lebih mudah dan untung rugi dapat dikira dengan lebih cepat. Seterusnya, pada pandangan saya, subjek ini membantu dalam seseorang memulakan perniagaan di mana mereka dapat. Jawapan seterusnya ialah perikanan penting dalam melihat kemajuan perniagaan sama ada rugi atau untung diperoleh serta-merta menambah baik perniagaan yang sedia ada. Yang seterusnya dapat mengurus kewangan dengan lebih baik kerana mengetahui aliran masuk dan keluar. Seterusnya, jawapan dapatan kajian ini memudahkan pengurusan belanjawan perniagaan. Pada pandangan saya, subjek perikanan ini dapat membantu peniaga membantu atau membuat rekod perakaunan dengan betul. Selain itu, dapat mengurangkan kerugian dan menentukan bajet bagi perniagaan mereka. Selain itu, sebagai rekod untuk mengawal aliran wang perniagaan. Selain itu, perbelanjaan keluar masuk duit lebih teratur. Akaun perniagaan tersebut akan lebih terancang dan carta alih masuk keluar wang akan dapat dipantau dan dapat dipastikan untuk cegah penipuan. Seterusnya, dengan adanya ilmu perakaunan, pengurusan kewangan syarikat dapat diurus dengan baik. Jika kita tiada asas perakaunan, kita tidak tahu cara mengurus kewangan syarikat. Kita tidak tahu berapa duit yang masuk dan berapa duit yang keluar. Kita juga mungkin tidak tahu ke mana perginya duit syarikat. Dan akhir jawapan yang kami perolehi ialah usahawan dapat menguruskan aliran wang tunai keluar masuk dalam syarikat
dan juga membantu usahawan untuk mengimbangkan perniagaan mereka. Soalan yang keenam, sebagai seorang pelajar universiti, sekiranya anda diberi peluang untuk memberi kritikan dalam mempelajari subjek asas perakaunan, apakah kritikan yang akan anda berikan kepada subjek tersebut? Okey, di sini kami mempunyai 12 responden yang telah memberikan respon mereka. Yang pertama, saya sebagai pelajar universiti yang mengambil subjek ini berpendapat bahawa subjek ini sangat susah. Lebih-lebih lagi saya bukanlah bekas pelajar lepasan SPM yang mengambil subjek perakaunan. Saya tidak mempunyai asas dalam subjek perakaunan. Saya sendiri masih tidak dapat memahami topik pertama ketika mempelajari subjek ini. Saya tidak memahami konsep yang digunakan untuk membuat trial balance, belanja dan aset, liability, equity dan hasil. Yang kedua, saya berharap subjek ini tidak terlalu mendalam dan susah untuk generasi akan datang. Yang ketiga, silibus yang banyak yang perlu dipelajari dalam satu masa sangat memeningkan kepala, terutama kepada mereka yang tidak mempelajari asas perakaunan ketika di bangku sekolah menengah. Yang keempat, memfokuskan kepada imbangan. Yang seterusnya, seharusnya mempunyai pengiraan yang lebih mudah untuk setiap individu faham supaya mereka dapat mempraktikkan dalam kehidupan. Yang keenam, menggunakan nota yang lebih mudah difahami, iaitu nota yang berbentuk dwibahasa. Yang ketujuh, luar dari bidang pengajian saya. Yang seterusnya, sebagai seorang pelajar, bagi saya, subjek asas perakaunan ini amat penting kepada masyarakat, terutama para pelajar. Hal ini kerana kemahiran perancangan kewangan yang sistematik amat diperlukan oleh seorang pelajar bagi merekod perbelanjaan seharian mereka. Yang ke-8, kandungan subjek terlalu banyak dan yang seterusnya perlulah dipraktikkan semasa sekolah rendah. Dan seterusnya, tiada apa-apa pandangan daripada responden ini. Okey, seterusnya terdapat kandungan subjek yang agak sukar difahami jika tidak dipelajari dengan betul. Cara tenaga pengajar memberi tunjuk ajar juga perlulah dititik beratkan agar pelajar mudah untuk faham. Soalan ketujuh, berikan cadangan anda bagi menambah baik cara pembelajaran subjek asas perkaunan ini bagi memudahkan para pelajar. Pendapat yang pertama, guru atau pensyarah yang mengajar pelajar dari pengetahuan asas mengenai perakaunan lagi. Contohnya, para guru mengajar apa itu debit dan kredit ataupun ajar istilah-istilah yang digunakan dalam akaun. Maka dari situ pelajar akan lebih faham untuk ke topik yang seterusnya. Sebab kebanyakannya pengajaran yang telah diberikan terus melompat ke trial balance, sedangkan itu bukanlah asasnya, dan paling kasihan pada mereka yang tiada basic account sejak sekolah. Yang kedua, mengajar cara mengingat formula dengan teknik aksara. Contohnya BA, LEH. BA itu merupakan elemen debit merujuk kepada belanja dan aset. Manakala LEH pula elemen kredit iaitu liability, equity dan hasil. Cara ini akan lebih berkesan kepada pelajar yang sukar untuk faham konsep debit dan juga kredit. Yang seterusnya, para pengajar perlu mengajar subjek ini dengan teknik yang mudah supaya pelajar dapat memahaminya dengan baik. Penerangan yang lebih dalam perlu diberikan lagi bagi memastikan setiap pelajar memahami topik yang diajar. Dan seterusnya, lebih kepada kemampuan untuk mempraktikkannya. Membuat aplikasi automatik menyelesaikan masalah perakaunan. Dan yang paling penting, yang seterusnya, nota ringkas dan padat dalam dua bahasa bagi memudahkan para pelajar untuk mengingat apa yang telah diajar. Dan yang seterusnya, respon yang seterusnya luar dari bidang pengajian saya. Yang seterusnya,
Subjek ini perlu diajar daripada perkara asas terlebih dahulu, seperti mengenal pasti istilah-istilah yang akan digunakan dalam subjek perakaunan. Hal ini kerana masih terdapat segelintir pelajar yang tidak tahu akan makna istilah yang digunakan. Contohnya, maksud pemiutang, penghutang, debit dan kredit. Pentingnya untuk faham akan istilah ini kerana ia akan digunakan dalam subjek ini dan dapat memudahkan pelajar untuk lebih memahami perakaunan. Yang seterusnya hanya merangkumi kandungan subjek yang terpenting dan relevan untuk belajar, dengan memberi tunjuk ajar yang lebih berkesan lagi. Dan yang ini merupakan kata-kata semangat untuk mereka yang telah untuk mereka yang belajar prinsip asas perakaunan. Teruskan usaha anda. Okey, yang last sekali, mewujudkan keyword ataupun sesuatu yang mampu membuatkan pelajar untuk mudah faham apa yang diajar oleh guru. Jadi cadangan-cadangan ini pada saya ia amat penting dan dia sangat relevan untuk kita sebagai mereka yang belajar subjek asas perakaunan. Soalan yang ke-8, sejauh manakah pandangan anda berkaitan nilai-nilai murni yang dapat dipupuk melalui subjek asas perakaunan ini dalam kehidupan seharian kita? Yang pertama, pada pandangan saya, kita perlulah berjimat cermat. Maksudnya dengan adanya asas perakaunan ini, kita dapat memupuk nilai berjimat cermat. Dan seterusnya, dapat melakukan aktiviti menabung dan menyimpan wang yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Dan seterusnya, ianya bagus bagi membantu masyarakat membentuk perniagaan. Itu betul kerana asas perakaunan ini sangat penting dalam sesebuah perniagaan. Yang seterusnya, memupuk individu merancang strategi dalam perkara yang ingin dilakukan. Dan yang seterusnya dapat membantu berjimat cermat dalam perbelanjaan dan kita akan lebih berdisiplin dalam berbelanja. Yang seterusnya, nilai-nilai murni yang dapat dipupuk melalui subjek perakaunan ini ialah dapat menjadikan seseorang individu lebih teliti dan juga strategi. Soalan yang seterusnya, adakah anda pernah mengambil subjek asas perakaunan ini semasa berada di universiti? Nampaknya kita telah mempunyai seramai 78.6% yang telah menjawab ya, manakala bakinya 21.4% menjawab tidak. Soalan yang terakhir, pada pandangan anda, adakah subjek asas perakaunan yang dipelajari ini dapat melahirkan usahawan yang lebih bertanggungjawab dalam menguruskan sistem perakaunan? Dan nampaknya ke-12 responden kita telah menjawab ya pada soalan ini. Mereka amat bersetuju dengan penyataan yang telah diberikan dan saya sendiri setuju bahawa subjek asas perakaunan ini sangat penting kepada usahawan-usahawan di luar sana bagi menguruskan kewangan syarikat mereka.